InsyaAllah pada malam ini sekali lagi kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ayat pertama turun ialah ayat mengenai ilmu. Allah Ta'ala nak bagi tahu pertama-tama hidup ini kena ada ilmu, kan? Sebab itu pertama-tama dibedakan antara para malaikat dengan Nabi Adam alaihi salam mengenai perbicaraan ilmu. Apabila diciptakan Adam alaihi salam, ditanya pada malaikat, boleh tak tolong sebutkan nama satu persatu, ya? Malaikat kita tak mampu, tak boleh. Maka disuruh kepada Adam, Adam sebut satu persatu. Betapa pentingnya ilmu. Namun kupasan kita ialah tentang perbezaan ilmu. Kalau kita tengok, biasa orang sebut ada yang dipanggil ilmu duniawi, kan? Ada dia sebut dia panggil ilmu ukhrawi. Sampai satu tahap sekolah pun dibahagikan. Ada nama sekolah menengah, sekolah kebangsaan. Ada nama sekolah agama, kan? Madrasah. Apa bezanya, tuan-tuan? Apakah sekolah yang ada tu tak ada agama? Apakah sekolah madrasah ni hanya agama saja, benda lain tak ada? Atau bagaimana? Sampai ada perbezaan dari sudut sekolah pun dia bahagikan. Ni sekolah agama, ni bukan sekolah agama, ni madrasah, kan? Tetapi ulama antaranya ialah Imam Ghazali rahimallahu ta'ala menulis dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dia kata ilmu ini perbezaannya ada dua sahaja dari sudut hukum. Satu dia panggil ilmu fardu kifayah. Satu lagi dia panggil ilmu fardu ain. Dua-dua tak selesai masalah. Ilmu fardu kifayah pun tak selesai, ilmu fardu ain pun tak selesai. Apa dia ilmu fardu kifayah? Maka ditakrifkan oleh ulama, didefinisikan oleh ulama ialah ilmu yang tidak setiap orang Islam wajib mempelajari. Cukup sekadar ada segelintirnya mempelajari, maka sudah cukup yang lain. Contoh ilmu kedokteran, ilmu biologi, ilmu hadis, ilmu tafsir dan sebagainya lah. Ini ilmu cukup sebahagian sahaja yang mempelajarinya. Tak semua orang lah, kan? Sebab dia fardu kifayah. Contoh macam fardu kifayah ni ialah bab pengurusan jenazah, kan? Tak semua orang kena tahu pun, tanya. Ada orang pandai dah cukup dah, kan? Tapi kalau semua orang tahu, ya alhamdulillah. Ni fardu kifayah bab mandi jenazah pun tak selesai lagi, kan? Tak faham lagi kadang-kadang, kan? Dia tak faham lagi. Ini dia panggil ilmu fardu kifayah. Ada lagi satu dia panggil ilmu fardu ain. Maka ulama kata ilmu fardu ain ini tidak semua orang, individu muslim ini wajib. Wajib mempelajarinya dan memahaminya. Tak ada satu istilah kata aku tak boleh belajar, tak boleh. Kena belajarlah. Jadi ilmu fardu ain ini, apa yang disebut oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya Mandumatul Hidayatil Azkiya ila Tariqil Awliya, di mana kitab ini diberi penjelasan oleh Said Bakri Al-Makki dalam kitab Kifayatul Alqiya wa Minhajul Awliya, bahawa dia kata ada 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim yang disebut sebagai fardu ain.
Tiga ini kita tak boleh lepas. Kena mengaji betul-betul, kena faham. Yang ini tak faham ni kan. Ilmu fardhu ain ni tak faham banyak ni kan. Apa dia kata? Pertama ialah ilmu yang mengesahkan ibadah kita. Ilmu yang sabit untuk menjadikan ibadah kita tu sah. Tahu hukum sah batal, rukun, syarat. Umpama semayang kita kan. Bab semayang ni kena mengaji betul-betul lah bagi faham. Bab semayang tak selesai, kita pergi langkau ilmu lain. Bab semayang belum settle lagi ni. Bab semayang ni bukan semayang tu saja. Yang mensabit dengan perkara semayang, itu dia panggil fardu ain. Bab suci ni selesai tak lagi? Belum. Itu belum masuk bab istinja. Itu belum masuk bab suci yang lain, najis yang lain. Yang kita tahu najis mughallazah je, anjing babi, selesai masalah. Najis mukhaffafah bagaimana? Najis mutawassitah bagaimana? Bagaimana anak yang kencing dekat rumah, kan, yang dah makan selain daripada susu ibu dia. Lepas itu kita ambil mop, kita mop kan. Lepas itu kita nak semayang ni kan? Ni tak selesai lagi tuan-tuan. Ni buat semayang ni bukan main-main tuan-tuan kan? Ilmu yang sepatutnya kita mendalami dia, kita faham betul-betul bab solat ni. Jangan cerita bab lain, sebab nanti dia ada hubung kait dengan dua ilmu ni lagi. Bab ibadat kita tak selesai, sebab ilmu dalam bab ibadat tak ada. Bab haji, ni sekarang orang tengah nak pergi haji ni kan? Kadang-kadang saya tengok kan, pergi haji, seronok pergi haji, dapat pergi haji kan, tapi faham kau nak melaksanakan ibadah haji? Nak pergi haji susah. Sekarang haji pun main terkejut-terkejut juga kan. Bukan raya je terkejut, pergi haji pun terkejut sekarang ni kan? Tiba-tiba dapat pergi haji kan? Sebab kita hari tu masa daftar lama dah berapa tahun dulu dah daftar, dah tanya dah tabung haji. Ya, kita mau macam tu tuan-tuan kan. Bila dah daftar, apa soalan kita kat tabung haji? Agak-agak bila saya boleh pergi ni tuan? Tabung haji pun dengan selamba je jawab kan. Dia pun tengok list tu 2082 besok. Kira 2 kali hidup, 2 kali meninggal pun tak dapat pergi ni kan. 2082 besok baru boleh pergi lah. Kita pun kira umur kita kan. Kira tak ada harapan, tipis ni kan, meninggal dulu ni. Okey lah, tak apalah. Dia dapat pergi 2082, agak-agak bila dia nak kursus tu? Bila pergi kursus? Tak pergi lah. Atau dia daftar, dia tahu dia dapat 2082 esok, mulai hari ni, bulan ni aku nak pergi kursus. Ada je kursus aku nak pergi. Aku tahu kan? Ataupun tak, ataupun tunggulah 2080 esok. Biasa macam tu lah. Sebab dulu saya ngajar haji kat Negeri Sembilan ni. Saya ngajar haji kat Negeri Sembilan ni dulu. Bertahun saya ngajar bimbing jemaah haji ni kan? Banyak tempat saya ngajar kat Seremban ni dulu buat haji ni. Masa tabung haji, so saya bimbing jemaah haji. Yang datang tu semua tua-tua. Lepas tu pula masa zaman saya tu, dia ada mazhab Hanbali tu. Belajar mazhab Hanbali. Yang Syafi'i pun tak lepas, pergi Hanbali. Konon-kononnya apa sebab? Sebab takut sentuh laki-laki perempuan. Belajar mazhab Hanbali tu, ambil uduk mazhab Hanbali. Bukannya ingat pun. Takkan nak buat buku kat paip air tu. Macam mana? Tak ada dia tuan-tuan kan. Manasik haji lah. Haji, nak pergi haji ni, haji mengejut kan. Ni yang baru-baru ni ramai telefon saya ni. Yang WhatsApp, yang telefon. Ustaz, saya dapat pergi haji tahun ni. Saya kata Alhamdulillah lah. Dia kata Alhamdulillah kat Ustaz. Tak nampak apa ni. Saya kata memang tak nampak gila pergi. Dah kata dia, bukan tak nampak itu. Tak tahu apa nak buat ni Ustaz. Nama dah naik Ustaz. Dia kata tak kursus tak pergi.
Apa Ustaz tak pergi? Dia kata, saya patutnya pergi lambat lagi, 2051 besok. Habis tu? Tak pergi kursus lagi, tunggulah dulu. Tiba-tiba naik nama Ustaz. Tu macam mana nak buat ni Ustaz? Dia kata, Ustaz, ada tak haji yang paling senang? Yang paling simple, paling senang, yang kira-kira sah haji kita, cukup dah tu. Yang tu penting Ustaz. Yang paling senang Ustaz. Saya kata yang paling senang setakat ni satu haji je tinggal lagi dah. Yang lain semua susah. Okey Ustaz, cantik. Haji apa Ustaz? Saya kata yang paling senang haji badal. Haji badal tu macam mana Ustaz? Haji badal tu tuan tak payah pergi. Okey ke tu? Tunggu tuan meninggal, nanti orang buatkan. Mana ada haji yang paling senang tuan-tuan? Walaupun nama haji tamattu' tu, haji tamattu' tu senang, itu pun silap hari bulan kena dam teruk. Itu pun silap-silap haji tak sah. Tak payahlah sembang. Kalau tak faham, main ikut je macam mana nak buat ibadah haji. Gelaran haji dapat, confirm dapat, jangan risau. Sah tak sah balik bukan orang tahu pun. Yang penting kita balik haji. Turun sampai airport mesti orang panggil haji, jangan risau. Kalau tak panggil haji jangan nyaut. Zul, bodoh apakah? Zul. Diam sudah. Zul ni kan aku tengok kan. Sejak balik Mekah ni pekak pula dia dah. Panggil tak nak menyaut kan. Haji Zul. Tak dengar ke aku panggil? Aku ingat kau panggil orang lain. Nama kau aku panggil. Aku kan dah haji. Kau panggil lah Haji Zul. Yang kau panggil namanya mana aku tahu kan. Kita nak gelaran tu dapat. Haji tu masalah. Saya bawa jemaah haji dan umrah kan. Tengok ragam orang pergi haji pergi umrah ni, kadang nak tergelak pun ada, sedih pun ada. Duit habis beribu, haji tak jadi apa, umrah tak jadi apa kan. Orang tawaf pusing sini, kita merayau kot lain. Yalah, kita ngikut pegang buku kan. Tabung haji sedia satu buku gantung kat tengkuk. Selalu ibu-ibu lah yang pegang. Bapak-bapak ni jarang pegang. Ibu-ibu ni yang macam nak ibadat sungguh lah. Dia buka buku tu, orang ramai ni. Dia ikut kan, dia leka baca buku tu lah. Last sekali dia hilang. Mutawif pusing sana, dia terus kono. Dah tinggal seorang, dia tengok jemaah dah tak ada, dah melupu dia. Sudah mana pula ni. Aduh kan. Ni jemaah haji dan umrah kita. Jemaah haji umrah kita ni banyak berlaku. Kadang-kadang tawaf pun tak sah. Pusing pertama sah, kedua sah, ketiga sah, keempat tak kisah, pukul 5, 6 tak kisah, 7 sekarang jadi masalah. Sebab garisan Hajar Aswad tu ada tau kan. Ni lampu hijau ni ada ni. Lampu hijau ni. Setiap pusingan mesti habis sampai lampu hijau ni. Pusingan ketujuh selalunya saya tengok dia tak habis kat lampu hijau tu. Sebab ni pusingan akhir. Lampu hijau sini, dia sampai sini, tengok orang dah ramai. Orang dah ramai nak tolak sesak-sesak, dia keluar kot tu. Dia keluar kot ni. Dia dah keluar sebelum lampu hijau dia keluar. Dia keluar pergi depan. Sah ke tu? Sah dah. Tak sah, tak habis. Tak habis garisan tu, macam mana kata sah? Bila tak sah tawaf, mana dia boleh buat sa'i? Dia tak boleh selesai sa'i, mana boleh tahallul? Mana boleh tu? Kan? Bak tawaf ni pun tak selesai. Sebab itu saya pernah sarankan, haji ni bukan cukup dengan kursus. Haji ni dia kena belajar. Pasal itu ada kitabnya manasik haji dan umrah. Tak boleh ke kita buat kuliah manasik haji dan umrah? Macam tabung haji, pergi jumpa masjid-masjid surau-surau dalam Malaysia ni, minta satu malam untuk nak guna surau.
Contoh datang surah An-Nur, jumpa pengusi. Tuan, saya daripada tabung haji. Nak bincang sikit lah, sebab kami ni tabung haji, kami nak buat kuliah lah, pengajian manasik haji dan umrah. Cuma kami nak pinjam tempat dia, tuan. Ustaznya kami hantar, bayaran kami yang bayar, api air pun kami bayar. Sebulan 4 kali kami nak, tiap-tiap minggu. Kan? Tak boleh ke bincang betul? Kuliah maghrib, manasik haji dan umrah. Sebab ni, semua ni ada cita-cita, ada niat nak pergi haji, nak pergi umrah. Kan? Macam mana nak pergi kalau ilmu tak ada? Orang takut-takut ke pula tu? Kau jangan. Ada kawan aku pergi baru ni, tak nampak Kaabah kau tu. Alang kabut gitu. Kau jangan, kalau kau berasa banyak dosa, kau jangan pergilah, kan? Asal? Kawan aku baru pergi baru ni, tak nampak Kaabah. Mana nak nampak dalam masjid? Iya, dia cari dalam masjid tak jumpa. Kubur dia jumpanya. Rupa Masjid Nabawi. Memang tak ada lah Kaabah kat situ. Dalam Masjid Nabawi mana ada Kaabah? Nak jumpa Kaabah dekat Masjid Haram. Dia takut-takutnya kawan tu. Kau banyak dosa, jangan. Ramai dah kawan-kawan aku tak jumpa pintu masuk tak jumpa. Jadi kita pun dah mula takut. Nak pergi haji, nak pergi umrah dalam keadaan takut. Ilmu tak ada, kan? Allahu Akbar. Pergi haji, kan? Kuliahnya tak ada. Lepas tu saya pernah sarankan juga, saya kata, kalau pergi hantar haji umrah ni, hantar ustaz yang ramai. Jangan hantar pegawai tabung haji yang ramai. Ustaz tu kena ramai. Sebab ni buat ibadat, kan? Ustaz-ustaz ramai kan hantar, ustazah ramai kan hantar ni. Ni ustaz ustazah 14,000 jemaah, 2,000 ustaz, 2,000 ustazah, contohlah kan. Tolong jaga jemaah ni. Setiap kali nak buat tawaf, nak sa'i, briefing dia dulu. Macam mana tawaf, macam sa'i, apa adab kena jaga, apa syarat kena jaga. Ni bukan main-main ni, tuan-tuan. Kalau tak nanti batal tawaf, batal sa'i, macam mana? Kan? Briefing lah dulu. Sebab ni ibadat. Ni sampai melontar pun tak tahu. Tanya saya baru ni, Ustaz, berapa kali nak melontar? Melontar apa? Melontar batu tu. Saya kata kurang-kurang 49 biji. 49 ya? Bukan 7 7 hari pertama ya. Jamratul Aqabah hari pertama je tuan melontar. Kan? Lepas tengah malam 10 Zulhijjah ni, hari raya pergi melontar Jamratul Aqabah. Kan? Melontar bukan baling tau. Bukan merembat ni, melontar. Melontar tu macam mana? Macam ni. Bismillah, Allahu Akbar. Batu dia besar ni. Bukan ni redang batu. Pernah satu ketika dulu selipar pun dibalingnya. Dia rujuk kat kawan dia. Dia baling melontar gitu. Datang satu batu besar ni, baling, kena batu dia. Keluar batu tu. Sudah tak masuk dalam. Kawan dia tanya kawan, macam mana tu? Tak cukup ada kata. Habis tu, kau kena ambil batu lagi lah. Aku cukup-cukup je batu. Tu macam mana ni? Selipar pun boleh kata dia. Ni fatwa kawan dia. Ni kawan dia fatwa kan. Selipar pun boleh. Boleh ke? Boleh. Jadi cukup 7. Kau berapa tadi tak? 1 je. Selipar sebelah. Kawan ambil sebelah selipar, baling. Melesuk lah sebelah tu. Entah selipar. Balik kaki ayam dengan sebelah selipar. Sebelah ada selipar, sebelah kaki ayam. Jumpalah. Apa hal ni? Mana selipar sebelah ni? Kita ada masalah dia, Ustaz. Kenapa masalah? Tadi ni tengah melontar, batu saya tak masuk. Ada orang baling, tak tahulah siapa baling dia. Baling kena batu saya, terpelanting batu saya. Habis dah tak cukup, Ustaz, saya ambil selipar lah. Kawan kata boleh balingkan selipar. Saya kata apa tak baling dua-dua? 1 je tak cukup, kata dia. Punya pandainya, selipar dibalingnya. Orang kata batu melontar Jamrah Aqabah 7 biji je. Lepas tu tahallul. Lepas tahallul bolehlah buat semua perkara, melainkan hubungan suami isteri dia tak boleh. 11 melontar, 12 melontar. Hari ke-12 melontar, kalau kita nak keluar daripada Mina pada 12 hari bulan,
Syaratnya sebelum tenggelam matahari 12 hari bulan tu, kita kena keluar daripada Mina. Pergi balik Mekah, buat tawaf, buat sa'i, buat haji. Dia panggil nafar awal. Kalau dia buat nafar sani, dia kena habiskan 70 biji batu. Maknanya kalau dia tak boleh keluar lagi daripada Mina selepas tengah malam, tak boleh. Dia kena keluar 13 hari bulan lepas melontar, 21 biji batu lagi, cukupkan 70, baru dia boleh keluar daripada Mina menuju ke Mekah untuk buat tawaf ifadah. Nah, ni haji tamattu' ni, haji paling senang lah. Haji tamattu' lah, buat umrah dulu, lepas tu buat haji, kan? Tak tahu berapa biji nak melentar, kan? Soalan paling teruk baru ni dia tanya apa? Ustaz, boleh tak buat Quran dari sini ke Mekah? Saya kata, Quran Mekah tu buat balik, sini ke Mekah nak buat apa? Quran Mekah banyak dah, buat balik yang Mekah tu buat di sini. Quran pun tanya nak buat balik, nak boleh bawa pergi tak? Nak pergi haji ni, tak tahu nak buat haji apa, kan? Tak tahu nak buat apa, kan? Jadi tuan-tuan, ni fardu ain, ni bukan fardu kifayah ni. Semua orang kena belajar, kan? Kita anggap pergi haji ni macam melepaskan tanggungjawab rukun Islam kelima je. Lantarlah macam mana yang kau nak buat, kau suka hatilah. Aku tak kisahlah, yang penting kau orang pergi dapat haji sudah. Ni rukun Islam kelima tau, bukan main-main. Kalau balik dalam keadaan bayar dam, dalam keadaan ihram, haji yang tak sah tu bagaimana tuan-tuan? Siapa nak tanggungjawab? Sebab itu ulama kata ilmu ni fardu ain, yang nak mengesahkan ibadat. Kalau ilmu tak ada tuan-tuan, apa yang disebut oleh Ibn Ruslan dalam kitabnya Az-Zubat, dia kata mardudatan la tuqbalu, ditolak dan tak diterima oleh Allah. Macam mana buat ibadat? Macam mana kita nak buat ibadat macam ni? Ibadat sekian lama pun tak ada gunanya tuan-tuan, tak diterima Allah Ta'ala pun. Penat buat ibadat ni, kan? Penat tuan-tuan. Itu yang pertama kata ulama. Yang kedua dia kata ialah ilmu yang mengesahkan akidah seseorang. Ini fardu ain, ilmu yang mengesahkan akidah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai tak tahu akidah kita ni batal ke tidak, Islam kita ini dah batal ke belum, sampai tak tahu. Kadang-kadang kita beribadat siang malam, sedangkan dalam keadaan kita tu dah tak Islam lagi tuan-tuan. Itu bagaimana? Syarat beribadah mesti Islam, sedangkan akidah kita dah batal. Kita tak tahu pun akidah kita batal. Batal ni ada dua sudut. Satu sama ada sudut perbuatan, tak mungkinlah tuan-tuan. Satu lagi sudut percakapan kita. Ini berkemungkinan besar. Berkemungkinan besar akidah kita dah batal dari sudut percakapan. Sebab itu dalam bab akidah ni bukan main-main, bukannya boleh sembang suka-suka hati. Akidah boleh batal, boleh tak sah akidah kita ni tuan-tuan. Akhirnya bila akidah tak sah, batal akidah, tiba-tiba kita angkat takbir pada Allah, Allahu Akbar. Tuhan kata angkat takbir apa? Akidah pun dah batal. Syarat nak sah ibadah, akidah kena sah dulu. Tuan-tuan nak menikah, sebelum nikah apa tu imam suruh? Suruh ucap dulu. Cakaplah kata imam tu, awak imam ingat saya tak Islam ke apa? Lama dah Islam mam. Imam kata kita ucap sama-sama. Imam pun tak yakin. Dia pun confuse juga, aku ni Islam ke tak? Kita mengucap sama-sama. Apa tujuan dia mengucap? Belum ada lagi orang tanya, tu imam, apa pasal suruh mengucap mam? Belum ada lagi. Kan? Belum ada orang tanya. Cuba buat melawak tanya tengok. Imam, nampak tak Islam ke? Suruh mengucap lah balik. Tak adalah, kita ikhtiyati, kita imam berjaga-jaga. Takut waktu ijab qabul ni kita tak Islam. Takut yang jadi saksi ni pun tak Islam. Islam dah batal.
Saya tu imam kata, mari kita ngucap sama-sama. Semua kena ngucap sama-sama. Tu imam pun kena, pengantin pun kena, saksi pun kena, semua orang yang tengok ni pun semua kena mengucap. Bimbang nanti sewaktu dia melafazkan ijab kabul, tanya saksi, sah? Saksi pun sah. Sedangkan dia ini tidak boleh menjadi saksi. Akidah dah batal, macam mana boleh jadi saksi? Yalah, kadang-kadang jadi saksi pun kadang-kadang pening tak pengantin dibuatnya. Sah? Dah okey dah, cuma dia laju sangat. Sekali lagi. Sekali lagi elok dah kan. Dah okey dah. Habis tu tak terang lah, dia kena kuat sikit. Kuat pula dah. Berpeluh pengantin tu nak boleh dapat bini. Aku nikahkan dikau dengan si Pulanah binti si Pulan, dengan berwakil walikan aku dengan mas kahwinnya. Ni sebenarnya berapa? 100? 200? Dengan berwakil walikan aku dengan mas kahwinnya RM200 tunai. Kawan pun nenjut tangan kan. Ngap. Lambat jawab sikit dia, nak tarik nafas lalu kan. Nak tarik nafas dah tapi jawab dah. Aku terima nikahnya si Pulanah binti si Pulanah dengan mas kahwinnya RM200 tunai. Sah? Jawab dah okey dah, cuma lambat. Dia njut tu jawab terus. Mampus berganti lagu tu. Sebab tu dulu aku menikah, aku warning saksi saja. Aku cakap korang ni saksi tahu hukum ni. Kau tak tahu jangan. Aku tak mau banyak kali ni. Kau jangan sampai aku tanya kau tak dapat jawab kan. Sekali. Tak boleh duduk tepi. Aku pun pula habis lagi. Sah. Sebab apa sal yang kau dah sah tu pun masalah. Saksi ni yang penting kau dengar dia cakap, dia jawab, dia tak berselang antara dua benda ni. Lainlah kalau dia jawab tu, aku nikahkan dikau dengan si Pulanah binti si Pulan, dengan berwakil walikan aku dengan mas kahwinnya RM200 tunai. Njut je, tapi dia tak jawab lagi. Dia nyembang lalu. Semua dah siap dah makan semua. Nak jawab ni. Yang itu memang tak sah. Ini cuma tarik nafas pun tak sah. Nya 2 kali pun tak sah. Panjang sangat pun tak sah. Aku terima nikahnya si Pulanah binti si Pulan dengan mas kahwinnya. Dia sekali je nya, jangan dua. Dengan dua pula dah. Penyudah suruh mandi tu. Apa benda lah nikah lagu ni kan. Nikah lagu tu. Saya teringat lagi Allah yarham Tuan Gua Jali. Dia tak pegang tangan pun tuan-tuan. Dia tak ada pegang tangan, duduk depan tu, duduk sini. Dia ijab kabul kan. Tak ada pegang-pegang tangan, tak ada njut-njut. Dah aku nikahkan dikau dengan si Pulanah binti si Pulan mas kahwin sekian-sekian tunai. Kawan jawab, aku terima nikah dengan si Pulanah binti si Pulan mas kahwin sekian-sekian tunai. Sah. Selesai. Ini nak pegang tangan. Habis kalau tangan tak ada macam mana? Tangan pengantin tak ada macam. Nak njut tak mana? Kiri pula. Kiri pun tak ada Ustaz. Kiri kanan tak ada. Kudung macam mana? Pegang kepala. Pegang kepala. Aku nikahkan si Pulanah binti si Pulan sekian tunai. Njut sekali. Langsung bengong pengantin. Kadang pening tengok. Lain orang suruh, lain ni buatnya. Ada orang jawab, aku terima nikahnya, sah tak? Sah. Jawab tu je lah, lagi senang. Apa jawablah panjang sikit. Aduh. Tak. Ada orang putih tau. Dia nikah. Tapi dia cakap orang putih tau. Habis orang putih juri nikah ni cakap, betul orang putih tak? Alright dia dah. Dia kata alright. Mana dia setuju kan? Sah. Datang saksi tak sah. Asal tak sah? Mana boleh jawab alright je. Apa mana alright tu setuju. Orang putih tu orang pening tengok. Apa kalau tak sah? Sebab ada ustaz kata okey.
Dia kata tak okey. Pening orang putih tu. Aku pun datang kan. Datang tengok. Kenapa tu? Ustaz tolong tengok Ustaz. Ustaz jadi saksi lah. Aku pun jadi saksi. Dia cakap kata, dia kata alright. Okey. Sah. Usah Ustaz. Sah. Yang penting dia faham, kita faham. Semua orang faham apa dia jawab tu. Apa dia nak. Lainlah kita tak faham satu pun dia cakap. Nikah paling senang jadi susah. Aduh, baik. Menyusahkan betul nikah ni saya tengok. Sekarang ada kursus pernikahan pula lagi. Sekarang ni semua main instant semua. Bak ibadat kursus, bak nak menikah kursus. Dulu yang lama-lama ni ada kursus ke? Mana yang lama-lama lah, yang baru-baru semua. Abang ada kursus bang? Ada kursus tu? Ada? Ni kira baru-baru lah ada kursus. Yang dah lama-lama mana ada kursus? Tuan ada kursus? Tak ada. Yang lama-lama mana ada? Saya pun heran tak, kursus lepas tu ceramah, minum, ceramah, makan, minum, makan, minum. 2 hari, lepas tu dapat sijil. Apa tu bang? Sijil. Belaga kan. Sijil apa tu? Berapa kahwin? Nak nikah. Tengok orang. Kalau aku yang bagi kursus, kau tahu dah nasib kau. Apa makna kursus kalau tak ada temu duganya? Takat menganga, melepong gitu. Tu siap bagi tahu lah lagi. Nanti kalau balik mama mentua rengan-rengan lah tangan, bawa lah. Yang itu tak payah bagi tahu. Cuba lepas pada tu 2 hari tu kan. RM80 ya, 80. 80 kan? 80 lah sebab saya tak ada kursus dulu. Saya tak ada kursus. Tak tahu lah pasal apa dia tak bagi kursus. Dia terus sign bagi sijil lah. Dia kata nak kursus apa, ustaz pun ustaz, kursus lah kan. Dia bagi sijil lah kursus. Kursus ni patutnya adalah interview kan, soalan bertulis 50, lepas tu soal jawab mulut satu je, orang laki-laki, Fatihah kan. Tak lulus kau jangan harap dapat sijil nikah ni, sijil kursus perkahwinan ni. Kau tengok ramai tak orang pergi masjid lepas ni. Ramai tak orang pergi surau, pergi mengaji. Tengok kau nak menikah kau pergi mengaji. Jangan besok Fatihah kau temu duga tak lulus, kau tak dapat sijil besok. Teslah Fatihah tu sebelum ni dah kursus kan. Okey, cantik. Dah jawab soalan dah. Okey, match ni. Yang laki-laki. Ni besok kamu ni nak jadi imam ni pada isteri kamu ni. Jadi kamu besok sesekali mana tahu isteri kamu mengigau bangkit minta kamu jadi imam. Sekarang ni kamu jadi imam, baca Fatihah tengok. Macam rasa ramai yang sangkut kan. Jangan susahkan Ustaz. Kalau tak nak susah, jangan susahkan betul-betul. Kalau nak buat betul-betul. Apa tujuan kita buat kursus? Tujuan nak ambil duit dia. Baik tak buat kursus begitu kan. Temu duga lah Fatihah, baca sekarang. Tak lulus, duduk mana? Bandar Seremban Selatan. Okey, ni saya bagi surat. Bawa surat ni jumpa imam tempat kamu tu, pergi mengaji dengan dia. Kalau dah lulus nanti suruh dia tanda tangan surat ni, bawa kat saya. Macam kita tengok. Kalau tak ramai orang pergi masjid surau, jemputlah kan. Tengok-tengok dia rasuah lah imam. Tolong lah mam, nikah dengan imam. Mam, kita kau tim lah mam. Berapa mam? Belanja makan seminggu kau boleh lah mam. Imam kata okey. Okey. Bawa surat tu, imam pun tanda tangan, lulus. Jangan kata lulus tu terus bagi dah. Dah lulus, mari sini. Baca sekarang. Tengok tak lulus juga kan. Macam mana imam ni boleh kata lulus? Panggil imam tu. Ini tak ada interview tu. Mana ada kan. Jangan sampai besok kan. Maksudnya bini kata, bang subuh ni tak payahlah pergi bang, lama dah kita menikah, abang jadilah imam sesekali, nak gak abang jadi imam saya kan. Lama menikah. Abang kan tak nak jadi imam. Salahnya abang sekolah biasa, kau sekolah agama kan. Kau lah jadi imam. Abang komat lah.
Abang Komat, kau imam. Bawa bertenang bang. Bawa bertenang bang. Apalah saya nak jadi imam? Kau sekolah Arab. Kau lagi fasih baca pada abang. Abang apa tahu sekolah. Temu luka lah. Allahu Akbar. Ingat main-main. Pasal itu tuan-tuan, buat kursus pra-perkahwinan. Orang dulu tak ada kursus bercucu cicit elok. Kita buat kursus pra-perkahwinan, kemah belum buka, dah berperang lah. Apa makna kursus tu? Apa makna kursus? Kita buat ni mengarut tuan-tuan. Ada hukum munakahat dia panggil. Babul munakahat. Suruh pergi mengaji. Siapa yang nak kahwin, nak nikah, pergi mengaji bab munakahat ni dulu bagi faham. Selagi tak faham jangan menikah lah. Apa nak menikah tak faham hukum, sampai tak tahu tanggungjawab suami, sampai tak tahu tanggungjawab isteri, apa kewajiban isteri, apa kewajipan suami, sampai tak tahu. Kan? Tu yang jadi cerai-berai habis tu. Kan? Ini bab munakahat, taklah mengaji, nak kursus. Semua nak main kursus tuan-tuan. Macam mana? Bab fardu ain, bab inilah bab akidah ni tuan-tuan, bab ibadat, bukan main-main. Bab akidah bukan satu benda yang main-main. Sampai menikah pun suruh mengucap dulu. Kan? Jangan sampai kita beribadat dalam keadaan kita ni tak Islam. Kan? Syahadah kita ni boleh elok, boleh batal. Tu ceritalah. So itu kena mengaji apa perkara yang membatalkan akidah, apa yang merosakkan akidah, apa yang mengesahkan akidah. Kata Syed Bakri Al-Makki, ini fardu ain. Pergi mengaji lu bab ni. Bab tauhid. Tapi tak payahlah nak mengaji tauhid ni tinggi-tinggi sangat sampai duk tanya Tuhan duduk mana, Tuhan buat apa. Tak payah tanyalah. Tuhan pun dah jelaskan, laisa kamisli syai'un, aku ni tak ada siapa-siapa boleh menyerupai aku. Jangan pergi sembanglah Tuhan duduk mana, duduk di aras kat mana, duduk atas ke duduk bawah. Kita nak samakan Tuhan dengan makhluk, mana boleh. Kalau persoalan itu yang timbul hari ni, artinya kita dah nak menyamakan Tuhan dengan makhluk. Buat apa nak soal lagi? Tuhan kata aku bersemayam di aras. Tafsiran ulama cukup banyak bab ni. Ada kata dia berkuasa dan sebagainya. Tak payah tanyalah Tuhan duduk di mana. Tuhan ni wujud tak? Wujud. Habis mana dia duduk? Tak, yang tu tak payah tanya. Jangankan Tuhan. Dia kata mestilah kalau makhluk hidup mesti dia ada tempat. Kita nak tanya dia lah. Kamu ada roh tak? Ada roh. Mana roh kamu? Kok iya kamu hebat sangat, di mana roh kamu tu? Jangan tanya Tuhan, tanya roh sekarang. Kita duk bicara bab, Tuhan duk di mana? Tak payah tuan-tuan. Tuhan wujud tak? Wujud. Apa bukti? Ada alam ini sebagai pencipta. Selesai masalah. Tanya Tuhan di mana? Kita tanya roh di mana? Tak payah tanya Tuhan, tanya roh engkau dulu. Ada tak roh? Ada. Mana roh? Tunjuk roh kat mana? Roh pun kita tak dapat tunjuk, nak tunjuk Tuhan pula. Hari ni dah mengarut tuan-tuan. Mengaji nak tanya Tuhan duk di mana, Tuhan buat apa. Allah, tak payahlah. Ngaji je lah sifat Allah Ta'ala, asma Allah. Tak payah kaji zat Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kadang-kadang kita sampai tak tahu benar-benar macam ni tuan-tuan. Kemudian yang ketiga, kata ulama lagi, ilmu yang mengesahkan, yang menjadikan hatinya bersih suci. Macam mana nak bersihkan hati? Hati bersih tuan-tuan, ada pencuci dia. Pencuci dia apa? Ibadah tadi tuan-tuan. Ibadah yang kita buat. Jadi nak membersihkan hati dengan ibadat. Ibadat yang bagaimana? Ibadat yang ada ilmu. Pencucinya dah baik, tapi mesti ada ilmu bagaimana nak guna barang pencuci. Sebab itu kita tak pandai guna barang pencuci, kita mencuci selalu pun tak boleh bersih juga. Semayang punya lama dah kan, tak boleh membersihkan hati juga. Sombong masih ada, riak masih ada, ujub masih ada, dengki masih ada, dendam masih ada, pemarah suka ada.
kesabaran tak ada, semua tak ada. Tapi sembahyang dah lama. Apa puncanya? Tak bersihkan. Berapa lama dah membersihkannya dengan sembahyang? Berapa lama dah kita membersihkannya dengan baca Quran? Berapa lama dah kita bersihkan dia dengan berzikir kepada Allah, tapi tak bersih juga. Pasal apa? Kan? Ibu-ibu ni sembahyang punya lama kan? Jujur-jujur cakap ni surau ni kan? Dengan suami menjawab tak? Makna balas pantun tak? Balas pantun tak? Jujur-jujur ni surau ni. Balas pantun. Punya lama sembahyang balas pantun tak tinggal lagi. Pasal apa suka balas pantun? Tahu tak balas pantun tu apa hukum? Tahu. Tapi kenapa buat balas pantun? Sembahyang dah lama takkan tak boleh hindarkan. Azan ke dah? Dah azan tu. Azan dulu tu. Nak azan? Nak azan? Kalau nak azan, azan. Sebab saya ikut orang surau. Terus. Ikut. Saya ikut tuan rumah kan. Datang rumah orang, ikut tuan rumah. Jangan ikut datang rumah orang, buat rumah sendiri kan. Kita ini banyak datang rumah orang buat macam rumah sendiri, payah. Datang surau orang, kita buat macam surau kita. Penat kan. Surau ada bahagian pentadbiran, masjid ada bahagian pentadbiran, kita kena ikut. Orang surau. Orang kata ustaz 1 jam 1 jam yang pergi lantak sampai 1 jam setengah tu kan. Kadang-kadang kena tegur benda-benda macam ni kan. Ni benda adab. Tuan rumah kata ustaz kena azan berhenti azan, kita azan lah. Kita pula syarah pula azan ni tak wajib, menuntut ilmu ni wajib. Dia ada tuan rumah yang minta azan tu. Oh, tuan rumah tak tahu hukum ke? Tu rumah dia, lantak dia lah. Dia nak suruh azan, biarlah dia azan. Kita pergi rumah orang, pergi komen, TV ni tinggi sangat letak, betul? Patut bawah sikit. Rumah dia, kita pula tentu. Kan? Subhanallah. La haula. La haula. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad nazalna innaka la tuhliful mi'ad. Kita sambung sikit tuan. Sebab ada tempat dia suruh azan, ada masjid-masjid yang dia minta azan kan. Sebab takut orang tunggu nak semayang. Tak azan nanti dia kata tak masuk lagi ke waktu kan. Jadi ada setengah tempat dia minta azan, setengah tempat dia tak nak azan. Jadi setengah tempat yang minta azan, kadang-kadang ustaz macam tak puas hati ya, sebab apa nak azan? Menuntut ilmu ni kan wajib. Azan ni kan sunat je, panggil orang semayang kan. Tapi ala kuliahnya itu kena daripada tuan rumah. Bila kita pergi rumah orang, kita kena patuhlah, kena akurlah dengan apa yang dia nak kan. Sebab itu saya datang ni pun saya kena akur jugalah.
Zul kata minta Ustaz nak hantar ke Jabatan Mufti, nak itu nak ini, bayar data semua, kena bagilah. Kadang-kadang ada setengah tempat malah layan puak ni nak bayar data lah apalah, dan dia nak berurusan dengan Jabatan Mufti, kena lah bagi kan. Macam semalam Rembau minta, dia kata, mula-mula minta saya nak ceramah mal hijrah. Dan saya kata, tuan boleh lah kalau nak, tapi tuan berurusan lah dengan Jabatan Agama, minta kebenaran dulu kan. Walaupun pernah Datuk Yusof kata kat saya, pernah cakap dalam surat khabar pun, dia kata Ustaz Azman tak ada limit tauliah dia kan, tak ada had masa untuk tauliah dia selama dia ada. Sebab tauliah saya dulu Yarham Datuk Syekh Murtada yang bagi tauliah saya. Tapi oleh kerana Jabatan Agama kadang-kadang dia nak perbaharui lah kononnya, perbaharui tauliah, maka dia tak naklah pakai tauliah tu. Sedangkan tauliah saya ialah tauliah Mufti Kerajaan Negeri. Selama mana tak ditarik oleh Kerajaan Negeri, oleh Mufti Kerajaan Negeri, maka tauliah saya tu masih laku. Tapi oleh kerana Jabatan Agama ada yang kata, oh ustaz ni tauliahnya dah terbatal dan sebagainya. Siapa yang batalkan? Tapi tak apalah, Zul boleh mohon, tak ada masalah. Mohonlah kat dia orang, itu kehendak dia orang kan. Kehendak dia orang kita kena ikutlah. Kalau dia tak bagi, kita tak buatlah kalau dia bagi. Tapi setakatnya alhamdulillah tak ada masalah pun. Dengan Jabatan Mufti tak ada masalah kan. Tapi tak tahulah Jabatan Agama Islam Negeri. Jabatan Islam Negeri ni kita tak tahu, daerah ni kita tak tahu. Kadang-kadang buat pening lah dia kan. Tak boleh. Saya qadi sini. Dia kata dia qadi, tapi Mufti kata boleh. Tu Mufti, ni saya qadi. Tak tahulah kuasa besar lah daripada qadi daripada Mufti kan. Saya tak ada masalah, tuan tak bagi masuk, saya masuk, tak masuk, bagi masuk, saya masuk. Saya orang ni 9, tak ada masalah pun. Cumanya ada kadang-kadang ya tak bagi masuk, tak tahulah. Tapi janganlah sabit dengan peribadi tak bagi masuk. Kalau sabit dengan hukum tak bagi masuk, okeylah. Kok saya katakan pahaman Syiah tak bagi masuk, okey. Ini kalau pahaman pasal peribadi nak marah saya tak boleh masuk, pasal apa? Pasal apa nak marah? Kan? Ada setengah-setengah tempat kadang-kadang yalah marah pasal peribadi. Ustaz ni ceramah menyakitkan hati. Susah bagi masuk. Pasal sakit hati tak bagi masuk. Pasal hukum kan pasal sakit hati. Orang pasal hukum masalahnya. Hukumnya bagaimana? Kan? Saya tegur baru ni, ada satu orang dia mohon zakat. Saya tegur terang-terang. Saya kata zakat ni bagi ikut hukum, bukan ikut polisi. Ada satu hamba Allah ni, anak dia dapat lanjut pelajaran ke Mesir, dapat keputusan jayid. Dia pergi mohon zakat. Zakat kata dia tak dapat sebab dia punya polisi mesti jayid jidan. Saya kata syarat dapat zakat ni apa? Penuntut ilmu ni asnaf ke tak? Asnaf. Tapi kenapa nak sampai jidan ke jahid ke? Pasal kan? Sepatutnya oleh kerana dapat surat tawaran belajar, dapat dah. Nah zakat. Baik, pergi belajar. Dah habis belajar sok, dah tak ada zakat. Ni memang dapat tawaran, tapi tuan punya ni jahid, dia patut jahid jidan. Kalau Sayyidina Umar buat perangai lagu tu sah lah zakat ni kan. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika dia jumpa keluarga ni miskin, tak makan kan. Apa dia pergi buat? Dia pergi ambil gandum dekat Baitul Mal, pikul kan. Pergi bagi, ada tak ditanya, berapa lama tak makan? Seminggu tak makan. Dia polisinya sebulan tak makan. Baru boleh saya pergi ambil pikul kan. Kalau sebulan baru boleh. Mampu lagu tu. Tak, amanah lah. Saya kata, ini benda wajib kot. Kan dia asnaf tu, penuntut ilmu. Saya dulu pun kena tuan-tuan. Pergi belajar dulu. Saya kata, apa masalah korang ni? Saya mak ayah susah nak belajar ke Mesir, susah. Mohon zakat. Macam ni. Kamu kena belajar, pergi Mesir dulu. Nanti dah dapat peksa, dah lulus, hantar Rizal kat kita, kita bagilah. Dia punya prosedur macam tu. Saya kata, yelah saya nak pergi Mesir ni, tu yang saya mohon zakat ni. Yelah pergi dulu. Saya kata, kalau Mesir tu, Azhar tu belakang pintu rumah dapur saya tu, kan?
belakang dapur lah, buka pintu Azhar. Yang tu aku pun tak nak minta zakat. Tak payah minta duit nak beli kitab. Semua tak payah sebab belakang rumah. Satu saya kata, kalau saya pergi Mesir ni, boleh tiket kapal terbang tu hutang, nanti dapat zakat saya bayar, saya hutang dulu. Sekarang tak boleh. Tu yang saya mohon zakat tu. Tak, prosedur dia macam tu. Apa punya prosedur ni? Dan betul tak ni? Ha? Betul tak? Kaedah dia tu kan? Bagilah kau penuntut ilmu. Oh, tak boleh bagi duit kan ni, tak percaya dia ni. Belikan tiket. Surat dah tunjuk, anak surat. Surat tawaran ni. Pergi lah. Sampai ke sudah, sampai habis belajar, tak ada. Saya pun pergilah belajar. Motong dulu. Pergi motong dulu, cari duit nak beli tiket ni. Motong dulu. Motong, berkebun semua, cari duit. Semua-semua dapat duit, beli tiket. Berbekalkan dengan $70, saya pergi mengaji. Sampai di Mesir, dapat rizal. Hantar balik kat orang tua ni, arwah ni. Ya, ni saya punya rizal, dah dapat dah. Ayah hantar kat pusat zakat ni. Okey, ayah saya pun hantarlah, besar payah pergi daripada kampung pergi sembah ni. Sampai saya balik, saya tanya, saya dah hantar dah. Oh, dah hantar Ni salinan dia. Oh, ni dah lama hantar Dah lama dah hantar. Mana hilang kot. Boleh hantar lagi tak? Ilaha. Pasal itu saya berani cakap. Saya berani cakap bab ni. Kalau dia orang panggil saya, kenapa Ustaz cakap yang tu? Saya nak cakap lah. Benda ni kena jujur. Benda ni kena amanah. Ini hak. Ini zakat. Benda wajib. Bukan main-main. Tapi ini 20 tahun dulu. Tak apalah. Orang yang jaga zakat pun dah meninggal lah. Tapi nak beritahu, sampai hari ni pun ada lagi. Polisinya mesti jahit-jidan. Ni apa benda ni? Apa benda? Mesti jahit-jidan. Azhar tawarkan dapat jahit, boleh masuk Azhar. Tiba-tiba kau nak bagi zakat, mesti jahit-jidan. Okey, sampai di Azhar besok tak dapat jahit-jidan. Dapat makbul. Tak dapat dah. Ini kadang-kadang kita nak marah lah benda-benda macam ni. Saya itu duduk bahagian zakat, mesti orang ada ilmu bab zakat. Kadang-kadang kita kecewa tuan-tuan tengok. Islam menyusahkan orang Islam. Patut Islam menyenangkan orang Islam. Kita alhamdulillah ada zakat, alhamdulillah seronok. Tapi sampai masa nak dapat zakat, tak ada zakat. Ni yang terbaru ni, yang ngadu dengan saya baru ni. Tak dapat zakat. Pasal anak saya jahit je. Dia kata syaratnya polisinya jahit-jidan. Apa punya teruk lah. Ilaha illallah. Kan? Baik buang asnaf penuntut ilmu. Sedangkan asnaf itu dari Allah, bukan daripada manusia. Orang yang dapat asnaf kata Allah ada 8 ya, dalam Quran. Termasuk ini. Kenapa tak ikut? Allahu Akbar. Tu mula kadang-kadang kan. Tapi tak apalah. Kita tinggal lah tu. Jadi bila ibadat tak betul, ibadat tak sempurna, macam mana nak bersihkan hati? Macam mana nak bersihkan hati? Ni ibu-ibu ni basuh baju daripada dulu basuh baju ni, pantang tengok iklan dalam TV, serbuk pencuci pakaian beli selalu, daripada sabun cak kapak dulu, pergi Breeze, pergi Fab, pergi Biozip, pergi Trojan, Trojan apa, Dynamo, pergi Top, pergi Daya, beli sejak beli, jujur ibu-ibu sejak beli dulu pencuci ni, ada tak baca belakang tu? Surau ni jangan bohong. Belakang bekas dia tu, kalau botol ataupun kalau kampit dia tu ada tulis belakang kan? Ada kan? Baca. Tak nak baca. Habis buat apa? Buat perhiasan tu. Belilah. Wangi bang, wangi. Wangi bang, wangi. Tak cukup wangi lagi.
Tak cukup lembut lagi, beli soflan lah, soflan. Wangi soflan ni, wangi. Kan? Tak pernah baca kan? Belakang tu ibu-ibu, nak beritahu ni. Belakang tu, ada cara menggunakan pencuci tu supaya cucian tu bersih. Dalam iklan, dia memanglah dia buang kan. Dia kata, berkilat dah, bersilau. 3 tingkat kain dah. Tu yang nak beli tu. Tapi dia tak bagi tahulah 1 penutup bersama ini, 2 penutup ini, 3 penutup. Dia tak bagi, dia tu tak bagi tahu. Saya harap. Jadi ibu-ibu beli, tengok belakang tu ada tulis 1 penutup botol tu bersamaan dengan washing machine-nya 8 kg ada belakang tu. 2 penutup bersamaan dengan 10 kg mesin tu. 3 penutup bersamaan 12 kg. Cucian tangan, dia kata banyak ni, air dia banyak ni, dia tulis kan? Semua dia tulis kan? Tak baca kan? Sebab ibu tak baca, tak apalah saya terangkan. Tak baca. Jadi ibu-ibu ni, washing machine tu pun dia tulis tau. Ini baju ni, ini temperature dia ini kan, masa dia ini, semua dia tulis kan? Spin dia, yang ibu-ibu basuh tu, kain tu tak sama kan. Jadi anak-anak belikan kita washing machine ni, dia pun dah setting kan lah. Mak tak selesai, orang dah setting kan dah, jangan usik-usik lagi. Ibu-ibu bukan basuh baju tu je kan, habis toto nak masuk mesin tu, habis selimut semua nak basuh kan. Masuklah bos 1 penutup kan. Washing machine ni 13 kg kan. Patut 3 penutup kan, 1 penutup kan bos. Tekanlah button tu sejam. Temperature tak tahu berapa, semua tak tahu. Tekan dia, ting, berhenti. Angkat kain yang nipis tu, tengok bersih. Angkat kain tebal tu, tak hilang dakinya. Tak elok kat bang baju ni, kain bercuci ni tak bersih kan. Kata itu bersih, tahulah, bohong dia ni. Siapa yang bohong? Siapa yang bohong? Pencuci tu bohong? Tak, ibu-ibu tak ada ilmu mencuci. Tu tak ada. Main belasah je. Tukarlah 20 kali pun bercuci tu tetap tak bersih. Ibadat ni pun sama lah. Ada kaifiatnya, ada adabnya, ada syaratnya, ada tartibnya, apa lagi? Semua ada kan? Tapi tak jaga benda ni sebab ilmu tak ada. Apa adabnya, apa syaratnya, apa tertib tak jaga kan? Tak jaga. Lepas tu semayang lah kita. Allahu Akbar kan? Semayang kan? Bertahun dah semayang pun. Semua ni tak ada. Macam mana nak bersihkan jiwa? Macam mana? Cuci cerita kat saya. Berzikirlah sampai putus tasbih. Kan? Daripada sekecil-kecil tasbih sampai sebesar-besar tasbih. Daripada yang panjang pendek ni sampai sepanjang-panjang. Tuan-tuan nak tasbih berapa ribu? 1000. Saya pun ada. Panjang 1000 tasbih. Macam tali sauh tu. Tapi zikirnya tak betul. Macam mana nak bersih? Macam mana nak bersih tuan? Tuan-tuan nak buat banyak tuan tasbih nah. Saya pendek tasbih saya sekarang. Dah kecil tinggal. Berarti dah lama bersih. Jadi pendek juga lah. Cubalah sebut betul-betul makhrajnya tu, sebutannya itu, ingatannya itu. Subhanallah, Subhanallah. Tak boleh? Subhanallah, Subhanallah. Tak boleh? Perlu ke nak laju-laju? Subhanallah, 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 Subhanallah. Sebelah-sebelah. Malaikat kata sebelah lagi mana? Sebelah lagi karang lah maghrib. Ni subuh sebelah baru. Subuh ni sebelah, kan maghrib sebelah baru dapat 1. Besok subuh lah sebelah lagi. Subhanallah, 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 Subhanallah. Kan? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nakbar, 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 nakbar.
Nak kebalah, nak balah apa? Tak boleh disebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebut hayati dalam hati kita ni ingat Allah. Tak boleh. Atau memang mesti laju ya? Mesti ya? Bertahun dah, subhanallah. Tak boleh nak bersiati. Bertahlil pun macam tu kan. Terjerit. Bukan Allah Ta'ala peka pun. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak boleh. Mesti laju lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Kawan sebelah kata apa masalah dia ni kan. Dah penghujung tu. La ilaha illallah. Tu syekh dah naik lah. Syekh apa naik? Lepas tu melantak lah kan. Lepas tu doa dulu. Dah habis tahlil kan. Apa buat? Doa lah. Allah makan. Doa. Makan dah terhidang Taqabbalallahu minkum. Kau. Apa buat? Makan lah. Lepas makan? Yang laki-laki? $300 disebut nama Tuhan. Last sekali sumbat benda haram mulut. Tak ada kesan langsung. Kan? Apa sebab? Sebab zikir tu kan? Tak. Sebab cara buat zikir tak betul. Tak boleh ke sebut elok-elok? Saya tak faham. Beramal ibadat ni perlu laju ke? Atau perlu sebut elok-elok? Makhrajnya ada. Sebutannya ada. Adabnya ada. Tartibnya ada. Semua ada. Sebab itu ni ilmu bagaimana nak bersihkan hati. Tadi ibu-ibu macam itulah. Ilmu tak ada basuh baju, tapi nak basuh. Tu yang sampai 10 kali tukar tu. Kan? Makan ubat, walaupun ubat tu mahal, tapi tak ikut cara, boleh elok lah. Yang elok Allah Ta'ala. Doktor bagi makan ubat, siap tulis lagi kat plastik lah. 3 kali sehari selepas makan, sebiji sekali makan. Tulis kan? Buat apa dia tulis? Telan ajalah. Boleh tak kita makan, dia kata pagi sekali, tengah hari sekali, malam sekali kan? Kita makan malam je 3 biji sekali, boleh tak? Sama tak? Yang penting 3 biji. Ni apa ubat ni? Ubat doktor suruh makan. Oh biji? 3 biji sekali makan. Tak, ini pagi tadi punya. Dengan tengah hari tadi tak sempat makan, ni aku makan malam sekali. Qada lillahi ta'ala. Minta kat bini, bang, ni kau ambil ubat lah bang, atas meja. Kat mana bang? Atas lemari tu. Ubat apa? Ambil lah mas ni. Ambil 3 banyaknya. Kau diam lah. Kau apa tahu? Ambil. Dia bagi biji. Ambil air. Ngap, serenggam telan. Ngap. Rupa yang pagi tadi tak makan, dia makan malam tu juga. Kena seminggu padam. Bukan tambah elok. So itu sesia doktor tu tulis. Pagi sekali, tengah hari sekali, malam sekali, lepas makan. Kalau ni makan waktu ini, dia semua gitu kan. Sesia ubat mahal, sekali bayar berapa? 300. Tapi tak bagus sebab cara makan tak betul. Mana mungkin nak baik begitu? Tapi hari aku 9 cukuplah takat tu. Kan? Tuan-tuan pun bukan tahan lama kan? Pinggang lutut bukan tahan. Kalau tahan tak ada duduk nyanda kat dinding diam mu. Ini